Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar pendidikan khas. Topik kita pada kali ini ialah kaedah bagi penyediaan kek di bawah tajuk penyediaan kek. Objektif pembelajaran pada kali ini adalah bertujuan untuk memberi kefahaman dan pengetahuan kepada pelajar tentang kaedah dan cara penyediaan kek. Kaedah bagi penyediaan kek. Penyediaan kek dilakukan dengan pelbagai kaedah penyediaan mengikut jenisnya. Kaedah masakan ini sama ada menggunakan peralatan penjimat masa atau secara tradisional boleh disediakan bergantung pada masa dan kuantiti hasil masakan tersebut. Terdapat beberapa kaedah yang digunakan semasa penyediaan dan proses memasak untuk menghasilkan hidangan ini. Antaranya ialah kaedah membakar, kaedah water bath dan juga kaedah mengukus. Berikut ialah kaedah membakar bagi penyediaan kek. Kaedah membakar adalah memasak menggunakan haba kering di dalam ketuhar yang telah dipanaskan menggunakan arus elektrik, gas, kerosin atau arang. Kebanyakan kek menggunakan kaedah ini. Masa dan suhu yang diperlukan bergantung kepada jenis, bahan serta saiz kek yang hendak dibakar. Pastikan ketuhar dipanaskan dahulu sebelum membakar kek. Biasanya 15 minit memanaskannya sudah mencukupi. Jika menggunakan ketuhar jenis mikrogelombang iaitu microwave untuk membakar kek, gunakanlah bekas yang sesuai seperti kaca atau seramik yang tahan panas. Sebaliknya, perkakas jenis logam kurang sesuai kerana tenaga mikrogelombang dibantul oleh logam. Maka ini akan menyebabkan kek tidak akan masak sama rata. Apabila membakar, letakkan kek di tengah-tengah ketuhar melainkan resepi menyatakan sebaliknya. Terdapat beberapa cara untuk membakar kek sama ada dibakar, terus atau menggunakan kaedah water bath, bain marie atau steam bake. Seterusnya ialah membakar secara water bath. Ia sesuai untuk kek yang lembut dan berat seperti kek keju, custard, puding karamel atau kek karamel pelangi yang bahannya mengandungi banyak kuning telur atau kek keju yang menggunakan meringue. Kebaikan teknik ini ialah air yang digunakan akan meruak di dalam oven menjadi wak dan melambatkan penyampaian haba kepada kek. Oleh itu, kek akan masak dengan perlahan tetapi sekata. Permukaan luar kek juga tidak akan keras, kering, merekah atau hanyut. Bahagian dalam kek juga akan masak dengan sempurna. Terdapat beberapa cara memasak menggunakan kaedah water bath ini. Yang pertama, balut loyang atau spring foam dengan kerajang aluminium terlebih dahulu supaya air tidak meresap masuk ke dalam kek. Isikan adunan kek yang telah siap disediakan. Sediakan satu loyang besar dan masukkan loyang berisi kek di dalamnya. Kemudian, isikan air panas ke dalam loyang sebesar tadi. Bakar mengikut arahan resepi. Apabila telah masak, biarkan kek sejuk di dalam ketuhar seketika dan renggangkan pintu ketuhar untuk beberapa jam. Ini mengelakkan kek mendap kerana perubahan suhu yang mendadak jika terus dikeluarkan. Seterusnya ialah peraturan atau prinsip dalam menggunakan kaedah water bath. Antaranya ialah panaskan ketuhar ke suhu yang dikehendaki,
masa membakar mengikut kesesuaian jenis kek dan saiz loyang. Tutup pintu ketuhar perlahan-lahan terutama jika membakar kek untuk mengelakkan udara sejuk terperangkap dan menyebabkan kek tenggelam di tengah. Jangan membuka pintu ketuhar 30 minit yang pertama atau sebelum kek masak untuk mengelakkan kek mendap di tengah. Gunakan sarung tangan ketuhar untuk memasukkan atau mengeluarkan hidangan. Baiklah, seterusnya ialah kaedah mengukus bagi penyediaan kek. Mengukus ialah cara memasak menggunakan wap daripada air mendidih. Tujuannya adalah untuk melembutkan makanan dengan tidak mengubah bentuk dan warna asalnya. Terdapat beberapa peraturan dan prinsip dalam menggunakan kaedah mengukus. Antaranya ialah pastikan penutup periuk rapat untuk mengelakkan wap daripada terkeluar. Air pengukus hendaklah mendidih sebelum memasukkan makanan dan sentiasa mendidih sepanjang proses memasak. Tambah air mendidih setiap kali air kukus berkurangan agar dapat bekalan wap sepanjang masa. Gunakan kertas minyak, kerajang aluminium atau kain maslin untuk melindungi makanan daripada titisan air. Tips penyediaan membakar kek. Terdapat beberapa tips bagi penyediaan dan membakar kek supaya kek menjadi lebih cantik dan menjadi. Antaranya ialah persediaan bahan-bahan. Kedua, menyediakan tin atau loyang kek. Yang ketiga, ketuhar. Dan yang keempat adalah adunan kek. Baiklah, kita pergi kepada tips yang pertama iaitu persediaan bahan-bahan. Semua bahan hendaklah disukat atau ditimbang dengan betul menggunakan penimbang. Sebaiknya penimbang digital serta penyukat dan saiz loyang yang ditetapkan di dalam resepi. Semua bahan hendaklah berada pada suhu bilik kecuali jika resepi itu memerlukan bahan tersebut sejuk. Contohnya, mentega dan telur. Jika terus digunakan dari peti sejuk, mentega, gula dan telur yang dipukul akan lambat mengembang dan sukar menjadi gebuk. Kek akan bantat dan tidak lembut apabila adunan yang dipukul belum cukup kembang. Telur hendaklah dipukul satu persatu untuk memerangkap udara. Ini akan menggebukan lagi kek tersebut. Seterusnya ialah tips bagi menyediakan tin kek atau loyang kek. Tin kek atau loyang kek perlu dialaskan, digreasekan dan ditaburkan dengan sedikit tepung. Ini bertujuan untuk mengelakkan kek daripada melekat pada tin semasa ia dikeluarkan. Selain itu, ia juga mengelakkan kek daripada cepat menjadi hangus. Manakala kek yang ditabur dengan tepung setelah digrease akan menghasilkan kerak yang cantik dan elok. Lebihan tepung yang ditabur pada tin tadi dikeluarkan dengan cara terbalikkannya dan diketuk sedikit di bahagian tepinya perlahan-lahan. Namun kini terdapat tin atau loyang yang tidak melekat dan boleh didapati di mana-mana kedai menjual perkakasan kek. Jadi, loyang ini tidak perlu dialaskan atau digreasekan. Seterusnya ialah tips bagi ketuhar. Fahami keadaan ketuhar yang hendak digunakan sama ada ketuhar baru atau lama.
Pastikan ketuhar dipanaskan dahulu sekurang-kurangnya 15 minit sebelum digunakan. Letakkan kek di tengah ketuhar melainkan resepi menyatakan sebaliknya. Dan akhir sekali ialah tips bagi adunan kek. Jangan memukul terlalu lama apabila tepung dimasukkan ke dalam adunan mentega. Adunkan tepung hingga ia sebati sahaja. Memukul terlalu lama akan menarik struktur gluten pada tepinya dan menyebabkan kek menjadi keras. Untuk mendapatkan kek ringan dan gebu, mentega perlu dipukul hingga berkrim. Ikutilah setiap langkah dalam resepi dengan betul. Jika ia memerlukan adunan dikacau sebati dengan senduk kayu, gunakanlah senduk kayu. Jika adunan perlu dikaup balikkan, ikutlah arahan dengan betul. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Semoga pembelajaran kali ini dapat menambah ilmu kalian dan berguna pada masa hadapan. Jumpa lagi.